Alhamdulillah, alhamdulillah, amma ba'd. Terima kasih kepada pihak Badan Kebajikan Islam Petronas yang sudi memberikan kepercayaan kepada saya untuk memulakan kuliah mingguan di Musalla Al-Muhsinun, Surau Al-Muhsinin di KLCC. Terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan, adik kakak yang dihormati semua yang sudi untuk berkorban, meninggalkan seketika waktu makan untuk bersama dengan Nabi Sulaiman alaihi salam pada petang ini. InsyaAllah dalam lebih kurang 45 minit daripada sekarang saya akan berkongsi dengan anda 3 ayat Al-Quran daripada surah Semut, surah An-Naml, surah Semut, untuk anda mempelajari sesuatu tentang kualiti yang ada kepada seorang pemimpin, bukan sekadar pemimpin organisasi ya, tetapi pemimpin dunia. Seorang nabi yang terkenal bukan sekadar di dalam Al-Quran, tetapi juga terkenal dalam Bible. Namun di dalam Bible terlalu banyak kepincangan tentang nabi ini, tetapi di dalam Al-Quran memperbetulkan cara kita memandang pemimpin dunia ini, iaitulah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dan juga ayahnya Nabi Daud alaihi salam. Jadi ayat yang akan menjadi fokus kita pada hari ini adalah ayat 15 hingga 17. Pembetulan ayat 15 hingga 17. Dan tajuk yang saya berikan pada hari ini adalah 5 ujian yang diberikan Allah kepada setiap yang diberikan ilmu. Saya ada ilmu, tuan-tuan ada ilmu. Saya ada bidang kepakaran, tuan-tuan ada bidang kepakaran. Setiap kita ada bidang profesional masing-masing. Ketahuilah bahawasanya apabila kita dikurniakan oleh Allah ilmu, kita sebenarnya diuji oleh Allah. Apa jua kemahiran dan pengetahuan yang anda perolehi, ia sebenarnya ujian daripada Allah. Dan hari ini kita nak belajar 5 ujian yang Allah Ta'ala berikan apabila Allah memberikan ilmu kepada Nabi Sulaiman. Dan kesemua 5 ujian ini telah berjaya dilalui oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Mari kita pergi sepintas lalu kepada ayat yang berkenaan. Hanya 3 ayat sahaja, ayat 15, 16, 17. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawud wa Sulaiman ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Dan sesungguhnya kami telah kurniakan ilmu yang pelbagai kepada Daud dan Sulaiman. Lalu kedua-dua Daud dan Sulaiman berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami kelebihan ke atas kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Wa waritha Sulaiman Dawud وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. Dan Sulaiman mewarisi kenabian dan kekuasaan daripada Daud. Dan Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajarkan dengan bahasa pertuturan burung, dan kami telah diberikan segala serba-serbi untuk mencapai sesuatu. Dan sesungguhnya yang demikian adalah limpah kurnia yang jelas dan nyata daripada Tuhan yang Esa. Ayat terakhir, wa husyara li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Sadaqallahul azim. Dan dihimpunkan bagi Sulaiman bala tenteranya daripada jin, manusia dan burung. Lalu mereka dijaga dan diatur keadaannya dengan rapi masing-masing. Baik, mari kita lihat apakah 5 cabaran yang Allah berikan kepada anda dan saya, kerana kita berdua antara yang diberikan Allah ilmu dalam bidang tertentu. Pertama sekali, sejauh mana mulut kita ini rajin menyebut Alhamdulillah bila kita diberikan oleh Allah tentang sesuatu kemahiran, atau dalam mesyuarat kita boleh memberikan sesuatu idea. Berapa ramai yang selepas idea itu ditolak, dia ucapkan Alhamdulillah. Dan berapa ramai yang apabila ideanya dalam mesyuarat diterima, dia mengucapkan Astaghfirullah.
Ini akhlak yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Kerana ini adalah adab seorang hamba di hadapan Allah apabila dia diberikan sesuatu ilmu. Mari kita pelajari sesuatu daripada Nabi Sulaiman berdasarkan ayat ini. Allah Ta'ala menyebut, kami berikan kepada kedua-dua Daud dan Sulaiman dengan mudahnya ilmu yang pelbagai. Lalu kedua-duanya berkata, segala puji alhamdulillah kepada Allah yang melebihkan kami ke atas kebanyakan orang-orang yang beriman yang menjadi hamba-Mu wahai Allah. Perhatikan ucapan Nabi Sulaiman ini dan Nabi Daud dengan teliti, tuan-tuan, di mana kedua-duanya, yakni Daud ayah dan Sulaiman anak, sentiasa pada mulutnya memulangkan kredit ilmu tersebut bukan kepada diri sendiri tetapi kepada Allah. Benda kecil tapi besar. Apabila kita seringkali berterima kasih pada Allah dalam perkara-perkara kecil, Allah akan gandakan nikmat tersebut kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Setiap kali kita berterima kasih pada Allah, ya Allah terima kasih, hari ini aku belajar sesuatu daripada majikanku, hari ini aku belajar sesuatu daripada kuliah Zuhur, hari ini aku belajar sesuatu daripada rakan sekerjaku, hari ini aku belajar sesuatu daripada seseorang. Bila mulut kita rajin mengucap alhamdulillah, Allah akan tambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Maka kerana kerapnya ucapan alhamdulillah di mulut Daud dan Sulaiman alaihi wassalam, maka Allah menyebut kami berikan kepada mereka bukan satu jenis ilmu, kami berikan kepada mereka ilman. Ilman tak ada alif lam, tak ada alif lam, nakirah. Nakirah maknanya macam-macam jenis ilmu. Yang mana yang kamu pelajari sebenarnya Daud dan Sulaiman mempelajarinya. Kenapa kami pelbagaikan pelbagai jenis ilmu daripada satu ilmu, contoh ilmu dalam bidang kewangan. Hari kedua mereka mendapat ilmu tentang pemerintahan dan pentadbiran. Hari ketiga mereka mendapat ilmu tentang pengurusan mesyuarat contoh. Kenapa setiap hari ada saja ilmu baru? Kerana setiap pagi mereka berdua memulakan dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Adakah itu ucapan kita bangun tidur? Atau adakah kita bangun tidur kerja lagi? Benda kecil tapi besar. Nabi besarkan benda yang kita sering kecilkan, iaitu doa bangun tidur. Seringkali orang bangun dalam fikirannya adalah mengeluh dan rasa bimbang. Sedangkan Rasulullah mendidik kita dengan doa bangun tidur sahaja. Mulakan pagi dengan menghargai apa yang Tuhan telah berikan kepada kamu, iaitulah kehidupan. Berapa ramai yang meninggal dunia semalam, berapa ramai yang meninggal dunia dalam keadaan terkejut, dalam keadaan tidak sempat untuk bertaubat, tetapi Tuhan bangunkan kamu daripada lena tidur. Maka seharusnya kamu hargai nikmat tersebut dan cari peluang untuk mendapat sebanyak mungkin ilmu baru di Petronas. Ada orang bangun dan menuju ke tempat kerja dalam fikirannya kerja. Cuba kita tukar sikit mindset tu, iaitulah mudah-mudahan hari ini ada ilmu baru aku pelajari. Bila anda boleh menukar mindset seperti itu, kita tidak akan jenis cepat marah, baran, stres bila traffic jam. Sebab dalam fikiran kita, I think I can learn something from this traffic jam. Walaupun benda kecil tuan-tuan, sebab nanti anda akan ditunjukkan cerita Nabi Sulaiman depan benda kecil namanya semut. But dia memilih untuk belajar sesuatu daripada perkara kecil sahaja namanya semut, makhluk kecil sahaja namanya semut, yang mengganggu perjalanan Nabi Sulaiman. So bagi seorang mukmin, sama ada perkara yang bernama nikmat ataupun perkara yang bernama musibah, dia sentiasa berfikiran positif. Macam mana nak berfikir positif, Ustaz? Hargai apa yang Tuhan telah beri. Jangan terlalu mengharap apa yang belum diberi.
Ini orang barat namakan proaktif dalam 7 Habits mereka. Anda fokus pada perkara yang anda boleh buat. Dalam jam anda tak banyak perkara anda boleh buat, so anda fokus pada apa yang anda boleh buat. Seorang makcik pernah telefon saya masa saya kendalikan Radio IKIM tahun lepas. Masa saya cerita pasal Nabi Sulaiman, dia kata 5 tahun dalam jam. Orang lain mungkin dapat sakit jantung, tapi dia dapat 5 surah yang dapat dihafal kerana dia hanya mampu dengar Quran dalam jam. Anak ramai kat rumah tak ada masa nak buka Quran, dan makcik ini bukan makcik yang berpelajaran agama tinggi pun. Dan dia beli CD tu, kebetulan ada budak-budak jual masa traffic jam di traffic light tu. Memang budak-budak minta sedekah pun ada, jual nasi lemak pun ada. So kebetulan dia beranggapan ada hikmah kot budak-budak ni jual CD, dan dia memilih untuk membelinya pada 3 tahun lepas. Dan selama jam itu berlaku, tuan-tuan, dia memilih untuk menghafal surah yang biasa dibaca. Saya tak apa surah Yasin, tapi makcik ni boleh hafal surah Yasin sebab asal jam saja dia pasang radio, dia pasang CD tu. Asal CD tu dipasang, maknanya dia dalam jam tu. Dia tak ada masa nak pasang benda lain, dia tak ada masa nak pasang pada waktu lain sebab anak ramai dan dia ada komitmen di tempat kerja. Jadi pilihan di tangan anda. Ada orang emosinya dikawal oleh orang lain, ada orang dia mengawal sendiri emosi itu. Jadi Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, dia mengajar kita untuk tidak jadi seperti Qarun. Qarun ni perangainya aku. Ilmu ni aku usaha. Duitnya aku dapat banyak daripada khazanah yang kalian saksikan, wahai Bani Israel. Dia tonjolkan hartanya sehingga kunci-kunci yang mengunci gudang-gudang emasnya memerlukan 10 orang untuk memikul kunci tersebut. Tuan-tuan jangan faham kunci zaman dulu macam kunci pintu kita ni. Kunci zaman dulu dia letak something besi atas sesuatu yang menyebabkan orang tak boleh nak buka. Dia letak something besi di atas sesuatu pintu yang menyebabkan orang tak boleh nak buka, melainkan mereka ada kekuatan luar biasa. Besi berat diletakkan untuk menutup pintu gudang daripada terbuka. Dan bila Bani Israel tegur, jangan duk bangga sangat dengan harta tu, la tafrah, ini harta Tuhan beri pada kamu. Qarun jawab balik kepada Bani Israel, kamu siapa nak kata begitu? Aku dapat harta banyak ni, innama utituhu ala ilmin indi. Aku, perhatikan perkataan tu dalam bahasa Arab saya, na dalam bahasa Arab kami, banding bezakan ucapan Qarun dengan ucapan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Mereka kata faddalana. Mereka tidak mementingkan diri sendiri. Ayah beri kredit pada anak, anak beri kredit pada ayah, ayah ajar saya ucap alhamdulillah, anak ajar saya ucap alhamdulillah. Seringkali bertemu, yang diperingatkan adalah supaya bersyukur. Budaya itu ada kepada Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman, tetapi itu tidak ada pada Qarun. Qarun ucapannya adalah, ini adalah hasil struggle saya. Saya ada kemahiran untuk mendapat sesuatu daripada Firaun, dan harta ini adalah kemahiran saya. Maka jangan pandai-pandai kau nak kaitkan benda ni dengan agama. Jangan kau pandai-pandai nak kaitkan benda ni dengan Tuhan. Kerana Qarun adalah seorang Muslim. Bani Israel adalah Muslim pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Tidak mustahil Muslim untuk ada penyakit ya seperti Qarun. Ini yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, apabila Allah Ta'ala kata Daud dan Sulaiman diberikan macam-macam jenis ilmu, ini menunjukkan Sulaiman alaihi salam tidak pernah jemu belajar. Asal ayah nak beri ilmu baru, ayah saya sedia untuk belajar sesuatu yang baru daripada ayah. Bandingkan kita ya, kadang-kadang di Facebook kita ada iklan pasal program kewangan, macam mana nak mengurus kewangan dengan lebih baik. Contoh, kita mungkin bertemu dengan program tentang mengurus rumah tangga, menjadi ayah yang lebih baik, menjadi suami yang lebih romantik contohnya. Contoh program lain kita temui adalah bagaimana cara untuk menangani stres. Adakah kita tergolong daripada golongan yang mengatakan ilmu ni tak penting, ilmu ni tak penting, ilmu ni tak penting?
Yang penting ilmu, yang penting bagi saya adalah ilmu yang berkaitan dengan saya dengan laptop. Sebab saya pun kebetulan kerja dengan laptop sahaja. Jangan bermusuh dengan ilmu. Apa jua ilmu? Kerana Sulaiman alaihi salam, Allah berikan kepadanya macam-macam ilmu. Dia tidak pernah mengatakan, ya Allah, ilmu ni tak sesuai untuk saya. Seorang Muslim, dia kena ada rasa cinta kepada ilmu dalam apa jua ilmu. Sebab masalah hari ini, ada orang bila minat belajar ilmu bila dia minat belajar ilmu agama, dia hanya berminat untuk belajar ilmu agama sahaja. Dan bila ada orang berminat untuk mengkaji, mempelajari sains, menjadi saintis, pada masa yang sama dia tidak mahu belajar tentang agama. Ini namanya sekular. Lahirlah orang agama dengan agamanya, orang sains dengan sainsnya. Sedangkan doa ini mengajar kita, Sulaiman bersedia belajar daripada ayahnya Taurat, dan Sulaiman bersedia belajar daripada ayahnya ilmu tentang melunakkan besi, ilmu di medan tempur, kerana Daud antara yang cemerlang di medan tempur. Sulaiman bersedia untuk belajar daripada Daud macam mana nak taranum Zabur, kerana Daud dikurniakan Allah taranum yang indah. Burung-burung akan datang apabila Daud membacakan Zabur. Saya baca Quran belum tentu burung datang. Kita baca Quran belum tentu orang tertarik. Tetapi Daud diberikan kelebihan ini, dan Sulaiman kata, saya mahu belajar daripada ayah. Sulaiman bukan dalam kategori ayah saya hanya mahu belajar tentang peperangan Taurat, ayah ajar orang lain. Sebab saya, ini yang menyebabkan berlakunya orang yang minat agama hanya belajar agama, orang yang minat sains hanya belajar sains. Sedangkan Daud dan Sulaiman adalah tokoh agama dan tokoh sains. Ini yang tak ada dalam Bible, Hebrew Bible, dalam Torah. Kerana mereka menamakan Sulaiman dan Daud bukan sebagai prophet tetapi sebagai king. Saya dah sampai Palestin, saya ziarah ke makam the tomb of King David, the tomb of King Solomon. Tak ada nabi. Mereka membatalkan kenabian. Mereka menggambarkan Daud dan Sulaiman sebagai seorang raja yang gila kuasa dan pemerintahan semakin mahu diluaskan. Sedangkan pada masa yang sama mereka adalah maha guru Taurat, mengajar agama, tuan-tuan. Ada masa mengajar agama pada rakyat, tetapi dalam hal ehwal pemerintahan mereka sangat cemerlang, kompeten dan profesional. Subhanallah. Jadi poin saya dalam hal ini adalah perkataan yang saya garis merahkan, ilman. Ilman bukan satu jenis ilmu, macam-macam jenis ilmu. Dan Allah Ta'ala menggambarkan Daud dan Sulaiman ini sentiasa menunjukkan kegairahan untuk belajar. Jadi tahniah tuan-tuan yang datang, kerana anda dari kalangan orang yang profesional pada masa yang sama tidak mahu bermusuh dengan perkara yang kita jahil, iaitulah ilmu Al-Quran. Jadi biar kita hidup ni seimbang. Makanan untuk fizikal kita dapatlah, sekejap lagi pandai-pandailah tuan-tuan makan nanti. Tetapi makanan untuk spiritual kita dapat dalam sesi seperti ini. Kalau kita hanya menjadi saintis, berkemungkinan kita berjaya untuk mencari makanan kepada fizikal tubuh kita. Saintis dalam bidang perubatan, merawat sakit kepada tubuh. Tetapi pada masa yang sama Sulaiman mengajar kita untuk menjadi orang yang tahu memberikan makanan kepada rohnya. Lalu berlakulah keseimbangan antara kesihatan spiritual dan kesihatan intelektual. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bergerak kepada ayat seterusnya. Cabaran yang pertama tadi adalah ucap Alhamdulillah ke tidak atas segala ilmu baru yang anda terima. Perkara yang kedua kita pelajari tadi adalah, adakah kita bermusuh dengan ilmu-ilmu baru? Adakah kita ada satu mindset, hari ini hari Selasa, esok hari Selasa, saya datang ke KLCC dalam jabatan saya, dalam job scope saya, tetapi saya harap saya bertemu dengan rakan-rakan baru, yang mana siapa tahu rakan-rakan baru itu, siapa tahu di kemudian harinya akan menjadi guru saya dalam bidang yang saya tak tahu. So jangan kita meremehkan solat berjamaah, karena solat berjamaah adalah asbab Allah pertemukan anda dengan seseorang yang
mungkin akan membantu anda di kemudian hari, dalam kewangan mungkin, dalam perubatan mungkin. Yang ketiga, wa waritha Sulaimanu Daud. Sulaiman telah mewarisi daripada Daud. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, mewarisi kenabian, agama, dan mewarisi kekuasaan, iaitu politik. Ayat ini menunjukkan apabila kita diberikan ilmu, kalau kita tak sebar, kita biarkan ilmu itu bertakung, air bertakung rosak ke tidak? Kata Imam Syafi'i, air yang bertakung rosak. Maka ujian ketiga bagi orang berilmu, pertama tadi alhamdulillah ke tidak? Yang kedua, hargai ke tidak semua ilmu, walau siapa pun yang berkata. Hargai ke tidak apa yang dikata. Siapa nombor dua? Siapa nombor dua yang berkata kat depan tu? Orang pakai baju Melayu pun hargai, orang pakai baju pagoda pun kita hargai, selagi apa yang disampaikan adalah ilmu. Yang ketiga belum tentu kita lepas. Ini peringkat ketiga, iaitulah menyebarkan ilmu. Tuan-tuan dengar hari ini, sejauh mana tuan-puan, abang kakak viralkan, sekiranya ada kebenaran dan kebaikan daripada apa yang disampaikan. Kerana Daud memastikan ilmu yang dia terima daripada Taurat dan ilmu pemerintahan yang dia terima disebarkan kepada orang lain, iaitulah anak andanya sendiri. Dan menariknya ayat ini menyebut bukan Daud mewariskan kepada Sulaiman. Ayat ini berbunyi Sulaiman mewarisi Daud. Ini mengajar anak murid lebih bersungguh untuk belajar. Bukan ayah bersungguh mengajar anak itu dan ini, tetapi di kemudian hari baru kita ketahui anak rupanya belajar secara terpaksa. Berapa ramai dari kalangan anak-anak kita yang apabila mereka masuk ke dalam sekolah agama, mereka melakukan itu dan ini mengikut suruhan agama, tapi bila mereka diberikan peluang untuk belajar di luar negara, mereka jadi hantu. Mereka tak jadi sebagaimana yang kita doakan. Di situ kita belajar sesuatu. Rupanya apa yang dia buat di sekolah agama itu tidak ikhlas. Dia buat hanya kerana peraturan mungkin. Dia buat kerana cikgu tahfiz tengok, pantau. Dia buat hanya kerana ancaman-ancaman luaran. Dia tidak buat kerana pilihannya sendiri. Satu perkara menarik saya belajar daripada ayat ini adalah kejayaan Daud mewujudkan suasana pembelajaran kepada anak andanya. Kalau anda buka surah Al-Anbiya, nanti kita bincang. Daud adalah seorang ayah yang berjaya mewujudkan suasana perbezaan pandangan. Nak, ayah punya pandangan begini, 2018 ayah target negara ni. Ayah saya berpandangan sebaliknya. Macam mana anak boleh berani lawan pendapat ayah? Macam mana anak boleh bertanya soalan yang kritikal kepada ayah? Lepas tu bila anak-anak kita tanya soalan mencabar, ayah saya letih dan penat, sekolah 5 hari, hari Jumaat, tiba-tiba pukul 8.30 nak semayang isyak, 2 rakaat tak apa lagi boleh nego, 4 rakaat apa cerita ya? Kenapa 4 rakaat beban sangatlah ayah? Bila anak 6 tahun anda tanya soalan macam tu, apa jawapan anda? Adakah anda akan berkata semayang je lah, jangan banyak tanya? Ini surah agama, ini dilakukan oleh mak dan ayah kita, nenek moyang kita, beginilah dilakukan oleh mereka. Kalau kita jawab macam tu, kita membesarkan anak-anak dengan tradisi beragama yang tidak sehat. Kita membesarkan anak-anak secara taklid. Kita tidak membangunkan rasional. Anda perhatikan surah Luqman. Luqman sebelum diperintahkan salat, dia perintahkan anaknya berfikir tentang kejadian langit. Innaha in takum mithqala habbatin min khardal takun fis sama. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin. Luqman mendidik anaknya untuk merenung kejadian Tuhan. Tuhan beri apa pada kamu? Did you want to say thank you to Allah? Maka caranya salat. Maka anak Luqman memahami salat untuk berterima kasih pada apa yang Allah beri. Bukan salat hanya kerana buat macam mana orang lain salat. Kenapa salat? Buat macam mana nanti orang marah. Ini bagi saya tidak sihat.
faktor beragama yang baik adalah dari dalam, bukan sekadar peraturan-peraturan di luar. Jadi Daud berjaya mewujudkan suasana kepada anaknya Sulaiman untuk belajar dan belajar lagi. Ini cabaran yang ketiga, iaitulah menyebarkan ilmu dan pada masa yang sama membina pelapis yang berkualiti. Yang keempat, tuan-tuan, sejauh mana kita cuba untuk mendalami sesuatu ilmu, yang ilmu itu sangat kritikal untuk masa depan orang Melayu contohnya, dan khususnya orang Islam. Perhatikan Sulaiman, ucapan Nabi Sulaiman alaihi salam dalam ayat 16. Dia memberi ucapan kepada seluruh manusia, rakyat jelata. Ayat tadi adalah cerita Nabi Daud dan cerita Nabi Sulaiman dalam mihrab, dalam surau, dalam masjid. Ayat 15 tadi pasal hablum minallah. Tapi agama ini mengajar anda jangan hidup beruzlah saja. Agama ini mengajar daripada uzlah mesti menghasilkan sesuatu namanya hubungan yang baik dengan manusia. Dan jangan pula hubungan baik dengan manusia sampai lupa nak beruzlah. Memuhasabah diri, menunaikan salat dengan khusyuk. Ini keseimbangan dalam agama, tuan-tuan. So ayat tadi pasal hablum minallah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan ayat sekarang pasal hubungan dengan manusia. Dan lihat, Nabi Sulaiman telah berkata kepada seluruh rakyat jelata, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Nabi Sulaiman tidak berkata ya ayyuhalladzina amanu. Nabi Sulaiman berkata ya ayyuhan nas. Ini menunjukkan apa? Nabi Sulaiman sedang mensasarkan perhimpunan ini, kedatangan yang paling penting adalah non-muslim. Dia mahu memberitahu sesuatu. Dia mahu mendedahkan sesuatu yang besar. Maka apabila sudah ramai rakyat jelata, yang belum beriman pun ramai, yang beriman sedia ada. Lalu baginda berkata, ulimna mantiqat tayr. Kami tengok ya, merendah diri Nabi Sulaiman. Dia tak kata ulimtu. Dia tak kata aku diberikan kelebihan ke atas kamu. Ini orang sombong. Ini orang korun. Tetapi ucapan Nabi Sulaiman, walaupun ayah dah wafat, ayahnya dah wafat, tapi dia tetap beri kredit kepada ayahnya dengan hanya menyebut kami, ulimna, saya, ayah. Dan sebenarnya bukan saya dan ayah sahaja yang diberikan Allah kelebihan, ada ramai lagi, dan termasuk anda diberikan Allah kelebihan dalam bidang tertentu. So perkataan ulimna adalah perkataan merendah diri seorang pemimpin di hadapan rakyat jelata. Seorang pemimpin muslim di hadapan non-muslim tidak pernah melihat mereka kurang dan kita lebih. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Untuk kenal mengenali, bukan untuk menunjukkan mereka ini akan ke neraka dan kita akan ke syurga. Jangan kata begitu, mereka perlu didekati non-muslim. Jadi cara Nabi Sulaiman menunjukkan imej Islam kepada non-muslim adalah dengan berkata, Tuhan mendidik kami kepakaran dalam bidang bahasa burung. Letakkan diri anda di tempat manusia ketika ini, dan usahakan manusia ketika ini, ketika sekarang pun tidak ada orang mengetahui bahasa burung. Mana tidak tercengang, mana tidak rakyat jelata mengatakan wow, Sulaiman membuktikan alaihi salam dengan dia memahami bahasa burung. Nanti anda akan tahu buktinya di mana, yaitu seekor burung yang bernama Hudhud. insya-Allah nanti kita bincangkan. Soalan daripada saya, dalam banyak-banyak ilmu yang Allah tak bagi tahu dalam Al-Quran, dalam surah ni, dalam ayat ni, tiba-tiba Allah bagi tahu satu saja. Saya menggambarkan ada 100 cabang ilmu. Orang lain kena belajar dengan PhD, tapi Nabi Sulaiman dapat secara mudah sahaja, tak payah buat PhD. Sebab perkataan tadi adalah perkataan ataina.
Kalau anda tahu, ataina ni Allah bagi dengan mudah, tak payah usaha. Tak payah usaha. Sebab ilmu ni ada dua jenis, ilmu kasbi, ilmu ladunni. Kasbi kena usaha, macam saya kena usaha nak selesaikan master. Tapi ada orang Allah anugerahkan direct kepada dia. Kenapa? Macam mana ustaz kami nak dapat ilmu direct itu? Beramal dengan ilmu yang telah anda pelajari, Allah akan beri anda ilmu lain. Itu namanya hikmah. Tahukah anda perkataan hikmah itu apa dia? Hikmah adalah ilmu yang Allah anugerahkan kepada anda selepas anda beramal dengan ilmu yang anda usaha dapat. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan dalam surah Al-Jumu'ah untuk mengajar wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi mengajar Quran dan Nabi mengajar hikmah. Gapalah hikmah? So para ulama mentafsirkan al-hikmah sebagai as-sunnah. Maknanya apa? Nabi beramal dengan apa yang diperintahkan Quran, dan bila Nabi beramal, Allah beri ilham, Allah beri ilmu baru, maka Nabi syarahkan, Nabi huraikan, dan itulah namanya sunnah, ataupun lebih spesifiknya hadis. Allahu Akbar. Jadi apabila Sulaiman alaihi salam berkata, kami diberikan kepakaran dalam bidang bahasa burung, maka dari satu sudut ia adalah ilmu yang non-muslim tidak kuasai, maka orang Islam menguasai. Jadi non-muslim melihat Islam agama ilmu. Apatah lagi wahyu pertamanya adalah baca, bukan sujud. Tengok surah Al-Alaq, sujud dulu ke baca dulu? Baca perkataan pertama, sujud perkataan terakhir, fasjud waqtarib. Kerana agama ini terasnya adalah ilmu. Jadi apabila rakyat jelata majoritinya belum lagi muslim melihat kepakaran Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, dan beliau mengumumkan, saya diberikan kepakaran dalam bidang bahasa burung, dan kami, maafkan saya, wa utina min kulli syai', dan kami dikurniakan segala sesuatu selepas kami diberikan pengetahuan tentang bahasa burung. Maka di sini timbul soalan, dalam banyak-banyak ilmu, bapa burung mendapat tempat istimewa? Nabi Sulaiman bukan setakat faham bahasa burung, bahasa semut pun dia faham. Tapi bapa dia wayak bahasa burung? Quran ni tuan-tuan, jangan baca je. Kita baca satu ayat, kita fikir panjang. Quran menyuruh kita berfikir. Apatah lagi surah-surah Makkiyah, surah-surah turun sebelum hijrah ni, dia meminta kita berfikir. Jadi pertama sekali, burung dia terbang di mana? Soalan tak patut ditanya. Burung terbang di udara. Bila burung mempunyai kelebihan di atas udara yang tidak menjadi kelebihan manusia, dan jin walaupun ada kelebihan itu, tapi jin, nanti saya akan ceritakan sebentar lagi, jin ada sebab untuk tidak disebut di dalam ayat ini, iaitu ditundukkan kepada Nabi Sulaiman. Yang ditundukkan kepada Nabi Sulaiman adalah burung, dan Nabi memahami bahasa burung. Sebab burung dia bertugas untuk menetapkan vision, dan Nabi Sulaiman sudah ada segala-galanya untuk menyebabkan pasukannya bergerak dengan jayanya kepada vision. Burung bertugas untuk memberitahu 2018 Petronas kena sasarkan kerajaan Sabah. Hud-Hud melakukannya. So RMD ini tugasnya burung. Burung beritahu, ada kerajaan masa menyembah matahari, wahai tuanku, berdasarkan perisikan saya cadangkan tuanku bergerak ke arah sana tahun 2018. Lalu baginda kata, wa utina min kulli syai', kami disediakan Allah segala-gala machinery untuk bergerak ke arah apa yang burung kata. Dan burung makhluk kerdil. Manusia terkadang meremehkan makhluk ini. Nabi Allah Sulaiman
mengangkat makhluk yang diremehkan oleh orang lain. Pemimpin yang baik, dia akan memastikan semua orang memandang antara satu sama lain dengan pandangan kita tiada apa-apa kelebihan kecuali bertakwa di sisi Allah. Walaupun saya ada contoh, saya ada title Datuk, saya ada title Prof, tapi bila kita pandang sesama kita, anak-anak muda, pekerja-pekerja baru, makcik cleaner, pak guard, pengawal keselamatan, kita sekali-kali tak pandang ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Na'udzubillah daripada berfikiran sedemikian. So Nabi Sulaiman mengangkat satu jabatan. Nabi Sulaiman mengangkat satu jabatan yang orang lain mungkin pandang remeh kepada jabatan ini. Nabi Sulaiman kata daripada banyak-banyak jabatan, jabatan yang diangkat oleh Nabi Sulaiman adalah jabatan burung. Karena burung memainkan peranan yang kalian tidak boleh mainkan peranan. Kita kerja kena saling melengkapi. Jangan saling meremehkan orang lain, pihak lain, jabatan lain, unit lain. Subhanallah. Dan satu perkara yang i'jaz, kalau saya boleh katakan sedemikian, tahukah anda, siapa menguasai udara, dia akan memenangi mana-mana pertempuran. Setuju tak? Anda bertempur di darat, musuh anda akan bertempur dari udara dan darat. Siapa akan memiliki kelebihan? Betul, orang Islam kena menguasai teknologi udara, aerodinamik contohnya, penerbangan. Apa jadi bila musuh-musuh Islam menguasai teknologi udara? Betul, bila saya baca surah Al-Fil, surah gajah, anda ada teknologi darat paling hebat sekalipun, tak boleh menang. Kerana Allah datangkan burung yang kerdil, dan mereka lah pemenang, burung ababil. So bila saya baca surah gajah, saya sedang memahami sesuatu. Allah Ta'ala nak mengangkat kedudukan pengangkutan udara. Sangat besar kedudukannya untuk menyebarkan agama. Maka jangan remehkan. Sebab itu orang macam Ibnu Fernas, saya pergi ke Sepanyol 2 bulan lepas, kita pergi dekat satu tempat namanya Cordoba. Kita tengok menara Cordoba yang dah jadi menara loceng, orang Kristian dah jadikan gereja. Tapi orang yang pergi dengan pembacaan, dia akan faham sebenarnya daripada menara Cordoba ini jugalah seorang Muslim telah terbang dari menara, tuan-tuan. Dia buat mesin dia sendiri. Secara, saya rasa ada di Petrosains, tak tahulah ada lagi ke tidak Petrosains. Hamba Allah tu namanya Ibnu Fernas. Dia terinspirasi dengan surah Al-Muluk je pun, di mana Allah perintahkan tengok burung yang terbang. Nabi Sulaiman pun nak didik rakyatnya tengok burung terbang. Dan mungkin ini salah satu sebab dia mention burung. Sebab bila burung terbang, anda tengok ke burung, harap-harapnya kita menjadi seperti Ibnu Fernas. Ibnu Fernas bila dia baca surah Al-Muluk, perhatikan burung yang terbang di atas kepala kamu, bagaimana mendepakan sayap, bagaimana ia menurunkan sayapnya, tidak ada yang mengapungkannya kecuali yang Maha Pengasih. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Lalu dia terinspirasi dengan ayat Quran, menyebabkan dia pergi tengok burung dan dia berkata pasti ada rahsia pada burung. Dan akhirnya pada tahun 800 Masihi lebih, tuan-tuan, 800 Masihi lebih, zaman Eropah mandi setahun sekali. Zaman Eropah tak boleh nak banding beza antara planet dengan bintang. Zaman Eropah kata bumi pusat sistem suria, bukan matahari. Tiba-tiba seorang hamba Allah Muslim, kerana Al-Quran menyebabkan dia berjaya terbang berjam-jam di udara, tapi dia punya landing ada masalah. Itu cerita lain lah, dia cedera parah bila landing. Sebab dia gairah kaji burung terbang, dia lupa nak kaji burung landing macam mana. So cedera sikit. Jadi bukan saja-saja Nabi Allah Sulaiman alaihi salam menyebut tentang bahasa pertuturan burung. Yang terakhir, tuan-tuan, adalah ayat seterusnya. Mari kita renung panjang ayat seterusnya. Kita ada lebih kurang 5 minit lagi. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jin wal ins wat tayr fahum yuz'un. Cabaran kelima adalah sejauh mana anda menghargai adanya tenaga-tenaga pakar yang lain, dan bukan sekadar menghargai, anda ajak untuk bekerjasama bersama untuk menuju kepada wawasan yang satu. Ada orang pakar dalam satu bidang. Bidangnya adalah pembinaan mahligai, pembinaan haikal.
Mereka memang expert dalam mengambil emas, lu'lu', marjan di dasar lautan. Kita tak ada kepakaran untuk menyelam ke dasar lautan dengan pantas. Kita tak ada kepakaran untuk buat seperti bangunan piramid dengan pantas. Tetapi makhluk yang bernama jin, mereka ada kepakaran dalam bidang itu. Lalu Nabi Allah Sulaiman AS mengajak mereka untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan bidang kepakaran mereka. Saya tak boleh kata Nabi Sulaiman mengajak mereka bekerja sama, sebab jin memang telah ditundukkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Tak ada manusia syaitan pernah tunduk kepada dia kecuali Nabi Sulaiman AS. Syaitan tunduk tak pada kita? Oh, kita yang mungkin tunduk pada syaitan. Na'udzubillah. Tetapi syaitan tunduk kepada Sulaiman. Maka kekadang kalangan mereka ada yang kena taat walaupun secara terpaksa. Kemudian ada orang yang pakar dalam bidang pertempuran di darat. Sebab manusia kafir, kita nak lawan dengan siapa? Juga dengan manusia. Dan ada juga seseorang yang mempunyai kepakaran dalam bidang perisikan dan pos-pos surat seperti burung. Jadi ketiga-tiga makhluk ini, ketiga-tiga jabatan ini, Nabi Sulaiman mengiktiraf posisi masing-masing. Sebab Nabi Sulaiman tak mampu melakukan apa yang jin buat. Nabi Sulaiman tidak mampu melakukan apa yang burung boleh buat. Dia faham keterbatasan ilmu dia, walaupun dia disebut tadi mempunyai segala macam ilmu, tapi dia tetap terbatas. Lalu dia bersinergi, dalam bahasa Dr. Stephen Covey dipanggil synergize, ataupun untuk membentuk satu kerjasama. Dan apa yang menarik adalah perkataan yang saya garis merahkan, fahum yuza'un. Ini bahasa Arab, tuan-tuan. Waza'a ni maknanya anda letak pagar, anda letak penghadang, penghalang. Kalau rumah anda ada pagar dan anda memastikan tak ada binatang buas boleh masuk, maka tindakan itu disebut sebagai yuza'un. Artinya apa? Apabila jin telah berkumpul, maka ada pengawal keselamatan. Nabi Sulaiman akan memastikan jin tak masuk dalam barisan batalion manusia. Kemudian bila manusia berhimpun, manusia pula tidak pergi masuk ke dalam barisan batalion jin. Takkan ada manusia berani masuk dalam barisan itu. Dan burung pun ada barisannya yang tersendiri. Jadi ini sifat CEO, sifat pemimpin, sifat majikan, iaitulah sebelum kita nak bergerak, kita kena ingatkan kamu departmen apa? Apa wawasan kamu? Apa vision kamu? Kamu jangan buat kerja orang lain. Kamu kena buat kerja kamu. Kamu kena faham core business kamu. Jadi subhanallah, Nabi Allah Sulaiman AS, dia sentiasa memastikan setiap jabatan jin bergerak mengikut bidang kepakaran jin. Manusia bergerak mengikut bidang kepakaran manusia. Burung melakukan kerja burung. Jangan buat kerja orang lain, tetapi kita bekerjasama menuju wawasan yang sama. Dan soalan cepu mas sebelum kita berpisah, kenapa jin disebut dahulu? Kenapa burung disebut kemudian? Sampai ke satu tahap kan Al-Quran menyebabkan anda berfikir, kenapa Allah susun jin dulu baru manusia, manusia dulu baru burung? Agaknya kenapa disebut jin? Kalau Allah sebut dihimpunkan. Sebelum tu saya lupa nak terangkan tadi, wa husyira atau mahsyar. Pada mahsyar semua kita akan berhimpun di sana, namanya mahsyar. Hasyara adalah perhimpunan yang berlaku dalam keadaan anda terkejut dan anda belum benar-benar bersedia. Jadi kuliah Zuhur ni mahsyar ke tidak? Tidaklah. Sebab tuan-tuan datang dalam keadaan bersedia, mengetahui ada program, dan tuan-tuan datang dengan rela, alhamdulillah. Tetapi tiba-tiba sekejap lagi ada mesyuarat tergempar, dan anda baru saja nak jamah nugget tu. Jadi anda berada dalam keadaan wahusyirah. Siapa memanggil anda? Sulaiman AS. Sulaiman memanggil tiba-tiba. Tiba-tiba Sulaiman mengeluarkan pekeliling untuk berhimpun. Dan bila berhimpun,
dia memastikan terlebih dahulu jin. Kenapa jin dahulu? Antara takwilan para ulama kita adalah ini adalah susunan berdasarkan risiko pemberontakan. Risiko kedegilan. Yang mana disebut dahulu itu yang paling degil. Yang mana disebut ujung sekali yang tu yang paling mudah dijinakkan. Dan memang burung mudah dijinakkan. Kalau tuan-tuan diberikan kesempatan untuk memerintah 3 makhluk ini, tuan-tuan pilih mana? Burung, manusia atau jin? Pilihlah jin. Rasa sendiri. Jadi bukan mudah. Sebab jin makhluk daripada api. Yang tidak sujud kepada Adam adalah bapa mereka daripada api, iaitulah Iblis laknatullah. Jadi bijaknya Nabi Sulaiman ni, dia nak pastikan dahulu batalion pertama berjaya dikumpulkan oleh pegawai-pegawai dia adalah jin. Sebab kalau pasukan pertama sekali sudah menunjukkan reaksi tak boleh nak berkumpul, tak boleh nak berdisiplin, dia akan efek tak pada orang lain. Kalau first batalion dah tunjukkan karenah, dia akan beri kesan pada orang lain. So first sekali dia kena pastikan jin yang punyai track record bermasalah, kerana majoriti mereka tidak beriman, segelintir saja beriman. Lalu jin dipastikan terlebih dahulu tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman walaupun kerana terpaksa. Kemudian jatuh nombor 2 adalah manusia, dan jatuh nombor 3 adalah makhluk yang paling mudah dijinakkan, iaitulah burung. Walaupun ada pendapat mengatakan perhimpunan ini berdasarkan kuantiti, kerana jin lebih ramai maka jin disebut dahulu. Manusia jatuh nombor 2 sebab kita punya jumlah tak seramai jin. Sebab tu Allah mention wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun, kerana dari sudut penciptaan jin jauh lebih ramai daripada manusia. Tetapi dalam hal ini saya merasakan perhimpunan ini diatur untuk satu tujuan, bagi Nabi Allah Sulaiman menguji ketaatan bala tenteranya. So makhluk pertama yang mesti diuji untuk perhimpunan emergency adalah makhluk yang bernama jin. Dan perkara ini telah berjaya dilakukan oleh Pak Gad Nabi Sulaiman. Fahum yuza'un. Fahum yuza'un ni artinya pengawal-pengawal berkata, baris sedia, kawat kaki contohnya kan, untuk memastikan mereka benar-benar bersedia. Dan insyaAllah dalam kuliah minggu depan saya akan mula berkongsi pada anda the next step, di mana kesemua ini dihimpunkan untuk menuju ke arah mana. Subhanallah.